Jemput Kak Ziana Zain. Isai, sikat rambut ke? Tak boleh. Tak boleh sikat lagi. Sebab kalau sikat pun jadi Kak. Tapi tak apa. Nampak sikit rasa kat rumah. Kak G, Kak G, Kak G. Cukup 200. 200 cukup. Cukup 250, kita bawa Kak G masuk. Ajakkan kawan, ajakkan kawan. Minta nak request Ziana Zain nyanyi live serangkak 2 lagu boleh. Itu kena tanya dia sendiri lagi. Tika naik Tika, jatuh lagu Ziana Zain. Isai mana Ziana Zain? Sabar. Mengapa kau juga yang ku rindu? Kak Ji, sabar. Pikat lain Kak Ji jangan. Pikat lain Kak Ji ketol lutut aku. Ziana Zain my idol. Waiting Kak Ji. Kejap. 250 Kak Ji masuk. Saya jemput Kak Ji. Pagi Suria naik kat studio. Sikit lagi 233. 250 saya invite Kak Haji masuk. Tapi dia juga sebab dia bukan Facebook. Kalau Facebook senang, kita boleh share. Tak apa, tak ada masalah. 244, 245, 252 on. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alahai. I am Ziana Zain. I am L5 bukan LM. I am Ziana Zain. Okay, ready guys. Kak Ji coming. Tolong. Kak Ji coming. Kak Ji is coming, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Ziana. Sihat ke? Alhamdulillah. Ni tengah duk adjust kamera ni. Nampak setengah nampak ni. Okey, kejap ya. Kak, orang dah cantik adjust Kak. Macam tu je senang. Apa khabar awak? Baik. Alhamdulillah. Kak sihat tak? Oh, terlebih sihat lah. Ya Allah, ni tengah sibuk puasa balik ni. Takutlah naik sangat badan. Alah, tak adalah Kak. Okey je. Okey, yelah, awak okey, kita tak okey. Sekarang ni senang. Kalau fan macam rindu dekat Zain, senang. Sebab akak ada dekat kampung kolesterol, ada dekat Medan, ada drama awesome tu. Apa saya lupa tajuk dia. Dah habis? Dah habis dah? Okey, kejap. Janda Cosmopolitan dah habis dah. Okey. Sekarang ni sesiapa tengah tengok live kita ni boleh tengok juga dekat FB Suria dan juga boleh share di YouTube Suria Malaysia. Okey. Kak. Ya. Sebelum kita borak panjang. Gaponya? Saya nak ucap ni lah Kak, tahniah sebab 30 tahun guys dalam industri. Syukur Alhamdulillah. Pejam celik dah 30 tahun. Tapi Kak Ji tak rasa macam 30 tahun, macam baru je. Hai. Ya. Macam saya ni, umur saya 34 tahun tahun ni. Jadi, saya daripada kecil lagi, abang saya dan kakak saya ni memang fanatik Ziana Zain. Memang kalau beli URTV dekat bilik-bilik dia semua penuh gambar Ziana Zain. So, betul. Masa tu macam saya kan orang Kota Baru kan. Saya Kota Baru. Saya dulu dengan kakak saya pernah pergi ke kedai kedai kaset untuk dulu kan tak mampu nak beli kaset yang mahal Kak Ji. So kita boleh request tulis dalam 5-6 lagu, kita kasetkan. Ya betul. Kak Ji pun dulu macam tu juga, student tak ada duit macam tu lah, ataupun kita dengar the radio je, kita dah standby tape kosong. Record. Betul. Kak Ji dah ada malam ni dekat IG Live Suria ni. Saya nak tanya beberapa soalan Kak Ji. Soalan ni pula saya nak tanya lama dah tapi tak ada peluang. Baik. Okey, betul ke orang cakap Kak Ji ni antara pelopor ataupun selebriti pertama di Malaysia yang pakai contact lens dekat cover-cover album, dekat poster-poster, dekat majalah-majalah. Betul ke Kak Ji? Tak tahulah Kak Ji. Kak Ji baca pun macam tu perangai. Ya ke? Sampai sekarang pun Kak Ji tertanya, am I the first one? Kak Ji tak ada jawapan. Tapi sekitar tahun berapa? Tahun 98. Tapi Kak Ji rasa 98, before that dah ada dah kot orang pakai contact lens. 98? Itu kena tanya reporter. Reporter yang tulis. Dia ada baca jugalah kata Kak Ji, antara selebriti awal pakai. Dan tahun 95 kalau tak silap saya, betul kan kalau saya salah Kak Ji? Kak Ji ada
apa Queen of Pop Asia. Gelaran. Voice of Asia. Voice of Asia. 95. 94-95. Voice of Asia dengan alamak yang Jepunnya tu, alamak dah lupa dah. So kalau macam Voice of, yang dekat Kazakhstan tu, Voice of Asia tu Kak Ji masuk 94-95 if I'm not mistaken, dekat masa tu kita dekat Kazakhstan. Kak Ji kira, kalau nak kira Kak Ji bukanlah the first one. Kalau the first one is siapa Sudirman kan dekat, kalau dia menyanyi di luar negeri. Kalau di luar negeri, Kak Ji maybe the second one kot. But I was lucky that time sebab Kak Ji dapat nombor 1. Dan berbaloi lah apa yang Kak Ji rasa sangat berbaloi because kita nak pergi tu berpuluh jam daripada Kuala Lumpur. Kita pergi ke Moskow. Selepas ke Moskow, kita pergi ke Almaty, Kazakhstan. So journey dia agak jauh. Bila sampai je kita dah menyanyi. Masa tu Kak Ji dengan Ramlah Ram. So bila kita menyanyi, kita ada 3 hari. Di mana kita menyanyi the first hari, 1 lagu, second, 1 lagu, third, 1 lagu. Tapi disebabkan the second night tu Kak Ji jatuh demam sebab kita daripada mainland, kita naik ke Almaty tu, dia punya stadium tu gunung, belakang dia gunung. Jadi dia sejuk. So the second night tu kita dah kena hujan, jadi sejuk. Bila balik kena migraine yang amat sangat. Kak Ji tak boleh tidur satu malam. So Kak Ji tidur dalam bathtub. Air dekat atas sebab sakit sangat. And then the next day kita dah kena nyanyi lagu Anggapanmu. That was the final night. Tu mencabar Kak Ji. Masa tu Kak Ji cakap dengan Ramlah. Kak Ji cakap dengan Ramlah, Ramlah boleh ke nyanyi? Dia kata, sekarang ni ingat satu je, fokus bawa nama Malaysia tu je. So kita fokus dan alhamdulillah apa yang kita harungi tu berbaloi dan dapat Malaysia ni dapat dikenali di Almaty di Kazakhstan. So bila kita balik tu ramailah orang yang mengiktirafkan kita itu dan ini, tapi Kak Ji take it as orang kata it's a challenge as penyanyi dan juga rezeki kat sana. Dan lepas tu banyak peluang terbuka untuk Kak Ji dalam bidang nyanyian dan lakonan. So dalam hidup kita kena sacrifice something to earn something. Itu yang Kak Ji ajar. Power Kak Ji Dan Kak Ji ni macam Kak Ji nyanyian tapi Kak Ji cemerlang tak dekat lakonan. Itu yang macam mengejutkan jugalah kan industri. Masuk bila Kak Ji keluar dekat Sembilu, Mariana. Masa tu fenomena Kak Ji. Ya, you tak akan dapat lagi fenomena tu di zaman sekarang. Walaupun sekarang dah mencecah 30-40 juta, 50 juta kan lah misal kata filem. You cannot get that phenomena anymore. Because pada masa tu yalah, itu rezeki orang kata. Kebetulan pada masa tu orang tengah sedap tengok cerita-cinta dan kebetulan pula tu barisan pelakon Awi, siapa lah yang tak kenal Awi Wings kan? Masa Kak Ji tu adalah sedikit nama ketika itu. Dan kebetulan digandingkan pula dengan Era Fazira, Miss Malaysia. Jadi gabungan 3 tu pula ngam dan jalan cerita skrip pula ngam, jadi meletup. Dan cobaan tu bagi Kak Ji yang Kak Ji dapat offer daripada Yusuf Aslam yang Kak Ji selama 1 jam Kak Ji ketawa untuk baca skrip tu berbaloi. Kenapa ketawa? Sebab Kak Ji tak ada bakat nak berlakon. So Kak Ji sampai Kak Ji cakap janganlah ambil saya bang, nanti rugi. Dia kata tak, aku tahu aku akan untung aku ambil kau. Dia kata, hai? Kak Ji kata di manakah yang untungnya tu? Your expression, dia kata. From you, the way you singing, dia kata abang tahu awak boleh berlakon. So di guide sikit-sikit, tak sangka meletup 4 juta, lepas tu naik 6 juta orang. 3 hours, 3 orang ni terduduk macam, weh biar betul. Filem ni meletup weh. Yang tu. Road tour ke Kak Ji? Ya? Masa tu ada road tour juga ada. Ada road tour. Orang memang Ya Allah ya Tuhanku, ni orang kata pecah panggung. Di mana for the first time dekat Campbell ke audience you nampak orang dekat sebatu. Betul. Nak tengok filem kita, nak minta tanda tangan kita. Dan that time masa tu kita orang setiap kali pergi tour sampai ke Sabah kita orang pergi tour macam pergi konsert Michael Jackson, okey? Ada komen, saya sanggup pagar asrama untuk tengok Sembilu. Ni ada orang komen kat sini.
Saya dah Gila kan? saya Kak Ji, masa saya kecil lagi, saya tak ingat saya umur berapa, saya pergi tengok semua sebab family saya suka tengok dekat Kota Baru Kelantan ada satu pagu lagi tu. Jadi saya tak ingat ke Marai-Merana ada scene terbakar. Saya tak ingat dah. Jadi orang dekat barisan saya ni dia punya semangat, dia boleh jerit. Awi, api. Saya pun kenangan tu. Masa kan kemeriah. Tapi dulu orang tengok filem, kalau filem tu betul-betul meresap ke dia orang jadi bila dia tengok kita tu dia menyampah macam Kak Ji kan jahat dalam cerita tu kan. Bila ada yang kita lalu je, perempuan ni lah Zanazin yang jahat ni, dia cakap. Si Adam ludah, belak pun ada juga. Tapi Kak Ji cakap, abang, cakap dengan dia orang kan. Itu berlakon je lah, dek, bukan Kak Ji. Tapi Kak Ji jahat lah, dia cakap. Meaning berhasil lah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sebab kalau kita tengok filem terbitan Datuk Yusuf Aslam tahun tu, zaman tu lah. Semua box office. Tak kisah apa box office kan. Ya, Mariana 1, Mariana 2 pun box office macam ya Allah. Kan? Itu kita kata rezeki di mana bila kita tengok Abang Yusof ni, dia orang yang straightforward dan dia orang yang tak lokek. Dan dia akan jaga artis dia sebaik-baiknya dari segi kebajikan. Jadi mungkin itu salah satu daripada Allah beri dia rezeki di situ. Dan dia tak lokek. Itu Abang Yusof. Dan dia anggap kita dalam tu satu tim sebagai adik-beradik. So kita akan selesa dengan dia, kita akan berlakon dengan keadaan yang sangat selesa. Kalau tu Kak Ji tengah orang cakap rancak menyanyi, lepas tu rancak. Macam mana Kak Ji manage jadual masa tu? Ya Allah, masa tu Kak Ji pun tak tahu macam mana Kak Ji ada energi tu. Di mana Kak Ji bila dapat jadual daripada Abang Yusof, kita filem ni selalu 41 hari, 45 hari. So bila macam Kak Ji alhamdulillah that time Kak Ji banyak sangat show. So misal kata kalau Kak Ji dah bagi jadual menyanyi Kak Ji dengan Abang Yusof ni jadual saya. So Abang Yusof akan adjust. So bila Kak Ji habis malam ni, habislah, misal kata pukul 11 atau pukul 12, dia orang akan hantar Kak Ji dan Kak Ji prepare untuk pergi, katalah ada show di JB. So beg dah susun ya, siap-siap baju dah susun. So malam tidur pukul 5.30 pagi bangun, pukul 5 bangun, dalam pukul 6 macam tu kita dah ke airport. Sebab dulu flight 7.30 pagi. Alamak. So pergi Sabah Sarawak semua. So kita pun naik flight sampai sana, pergi jumpa YB ke apa benda rehearsal, nyanyi untuk 1 jam. Lepas tu jumpa fans, balik dalam pukul 2 pagi, tidur 5.30 pagi bangun. Dan the next day bila Kak Ji turun, diorang ambil pula Kak Ji pergi berlakon. So rutin Kak Ji macam tu. Kalau kita digenting pun macam tu. Akan turun, diorang hantar, Kak Ji naik, Kak Ji the next day pergi flight, nanti diorang akan tunggu di lapangan terbang untuk ambil Kak Ji. Jadi Kak Ji, baju untuk Kak Ji berlakon dah ada dah dekat lokasi. Diorang akan simpan dan Kak Ji hanya akan tukar check-in bag saja, dek. So rutin Kak Ji berapa tahun tu macam tu je. Tahu-tahu je dah akhir tahun. Tidur berehat semua dalam perjalanan macam tu lelap kan. Dalam perjalanan. Kak Ji tak ada masa nak huha, tak ada masa nak lepak dengan kawan-kawan. Yang Kak Ji tahu that time fokus kerja. Ramai yang komen ni Kak Ji, kebanyakannya memang Kak Ji ada yang cakap tahun 1995 tengok show Kak Ji di Bintulu Sarawak memang best dia kata. 95. Lepas tu ada saya terbaca satu komen Kak Ji, dia suruh tanya Kak Ji pertandingan yang Kak Ji dan juga Hetikos Endang ada? Itu bukan pertandingan, itu jemputan menyanyi Asian Voice apa Kak Ji dah lupa di Jepun. Itu pertama kalinya Kak Ji dapat jemputan pergi ke Jepun menyanyi bersama dengan Hetikos Endang. Macam Kak Ji represent Malaysia dan dia represent Indonesia. So di sana Kak Ji dapat pengalaman bekerja di mana TikTok tak ada not even 1 second bekerja dengan Jepun. You missed, okay? Everything on the dot. Even pengacara dia pun cakap on the dot. Everything on the dot. You ada kemah. Setiap seorang ada kemah. Panas, ada makan. Everything.
You dijemput dengan, oh my God, you tak letih menunggu. Itu dia. Bila you perform 110%. Macam kita kat sini tunggulah kau 3-4 jam. Kumpul lah kau ramai-ramai kat belakang tu. Tak siapa-siapa risap rokok apa. You, pada time you nak nyanyi live, you dah lembik dah. Kat sana tak ada. Dia jaga proper. Itu yang Ji belum dapat lagi lah kat sini. Tengok, belum ada lagi lah. But diorang are very professional. Ya. Kejap. Masa Kak Ji menang di Kazakhstan kan? Sebab ada orang tanya juga ni. Siapa lagi pesaing-pesaing Kak Ji daripada negara-negara lain? Oh, daripada US, daripada Mongolia, daripada yang heran tu daripada US pun ada, okey. Menggeletar, oi. Menggeletar Kak Ji. Ada satu daripada Mongolia ni, suara dia punya suara tu macam suara orang opera. Jadi bila dia menyanyi tu, rasa macam gunung tu terbelah lah suara dia punya tinggi. Memang masa tu kita tak ada harapan lah kata, alah okey lah pengalaman. Tapi bila kita diberi apa orang kata tempat, Kak Ji tanya, betul ke diorang ni? Ada orang lagi bagus. Tapi I don't know dari segi sudut mana yang diorang bagi Kak Ji nombor 1 tu Kak Ji tak tahu. Itu Kak Ji tak tahu. Tapi Kak Ji syukur. Tu tahun tu kan. Dan alhamdulillah lah. Best kan. Alhamdulillah. Okay, satu lagi Kak Ji. Okay. Ya. Macam mana boleh jadi trend dan fenomena ni? Oh tu. Ini semua dalam family semua. Macam mana? Because my father pun macam tu, Abang Noah pun macam tu. Memang dah biasa kita kalau bercakap pun kening memang bergerak-gerak. Dan bila dah pula time kita menyanyi, kita tak sangka, Kak Ji tak sangka pula kening Kak Ji ternaik. Memang kita tak ada, cakap pun ternaik. So dia bukan kita sengajakan, itu dah memang dah kebiasaan macam tu. Jadi bila Kak Ji nyanyi, dia dah jadi satu trademark. Orang kata, Kak Ji dengan keningnya. Macam tu. Kak Ji macam dulu. Kak Ji dulu kan, masa Kak Ji tengah on top of the world dulu. Jadi, macam mana persediaan vokal Kak Ji? Sebab lagu Kak Ji ni, bukan calang. Bukan jalan-jalan dengan Kak Ji tak cukup rehat dengan syuting sana sini, dengan tidur entah ke mana. Macam mana jaga kualiti suara macam tu? Kak Ji satu je, Kak Ji fokus. That time kita tak ingat apa tau that time. Kita tahu kita ini peluang kita yang selalu akan dapat. Dan satu lagi kita tak ada masalah apa. Kita tak ada nak balik rumah masak, basuh baju, gosok baju, tak ada. So kita tahu balik makan, tidur, nyanyi, kerja, berlakon, balik. So tak ada rest. Walaupun maybe tak adalah cukup sampai 7 jam. Tapi at least kita sibuk dengan diri kita je. Kita tak ada benda-benda lain kita buat. Jadi bila kita menyanyi tu kita fokus. Dan kebetulan pada masa tu we are still young. So kita punya abdomen kuat, kita punya muscle kuat. So kita nyanyi tu like nothing lah, macam wow macam tu. Oh, lain macam lain macam. Kalau tak silap saya Kak Ji last from the concert 2019. Ada konsert apa 2019? Ada kan? Ada konsert tak? 2019 ke 2017, 18 dengannya kat Istana Budaya dengan Jacqueline Victor and dengan Jacqueline Victor. Azlan typewriter. High Okay. Note. Ya. Sekarang ni High Note. zaman digital. Ada terfikir tak untuk buat konsert digital untuk fan-fan yang disayangi kat luar? Ramai orang tanya ni Kak Ji, bila Kak Ji nak perform balik, bila Kak Ji nak perform digital, semua ada orang tanya. Ada lah juga dapat offer. Tapi kan leceh tau dek. Leceh. You kena pergi studio juga. You kena ada barisan juga dengan pandemik ni. Oh Kak Ji tak berani lah. At the moment Kak Ji tak berani lah. Kak Ji tak berani. Tapi mungkin kalau dah orang kata kalau dah dah turun kes, kalau ada offer, why not? Tapi kepuasan dia lain lah dek. Lain. Macam Kak Ji buat untuk satu TV station tu, 3.0 Kak Ji nyanyi, tak ada audience. You rasa macam you nyanyi dengan macam main-main je. Dia punya impact lain. Dia punya clap, dia punya laungan tu bagi you energy, bagi you rasa audience tu bagi you energy and apa orang kata
positif tau. Jadi you rasa you nak nyanyi lagi baik dan lagi baik lagi. You rasa nak bagi kat diorang. Macam tu. Kak Ji, kalau kita tengok kan zaman-zaman Kak Ji dulu, Kak Ji ada hubungan yang macam mana? Dia kena lagu Abang Sa'di Amri. Ya. Itu orang kata rezeki. Rezeki bukan senang nak dapat rezeki. Bukan senang macam Fauzia Latif. Fauzia Latif dengan Adnan Abu Hassan. Macam Kak Ji, Syari Amri dan Johari Teh. Kan? So maybe chemistry tu di mana kedua-dua tu memahami macam Kak Ji memahami kehendak lagu dan juga lirik. Dan kebetulan pula penulis lagu dan penulis lirik tu pula dia faham cara Kak Ji nyanyi. Jadi bila digabungkan, jadi bila digabungkan itu yang kita dapat yang terbaik. Kita boleh nyanyi dengan baik sekali. Dan kita tak akan dapat lagi lagu melodi yang macam dulu. Susah. Lain macam lain lah. Lain. That's why bila kita tengok, memang teknologi is teknologi. Selera peminat sudah berlain. Itu kita tak boleh sangkalkan. Tetapi sekarang kalau kita tengok lagu seperti angin lalu singgahnya. Itu pada pandangan Kak Ji. Susah nak dapat lagu yang capture your heart and it stay there. Susah dah. Betul. Tapi Kak Ji ni patut ni lah. Syukur Alhamdulillah lah. Lagu Kak Ji sing along. Pasang mana-mana. Memang sing along sampai sekarang. Ya, kalau pergi karaoke, kalau pergi dengan kawan-kawan, Kak Ji dah suka karaoke tapi kadang okey lah permintaan kawan-kawan, jomlah. Nanti pergi bila masuk je red box ke mana-mana you pergi, sebelah sana anggapanmu, sebelah sini you dengar Mada Bella, kat sana Senja dan Merah. Hai Kak Ji kata. Kan? Tapi Alhamdulillah lah. Dalam banyak-banyak lagu-lagu yang paling memberi impak pada Kak Ji, tak kisahlah impak pada hati ke, impak sebab dia meletup ke, ada tak? Mesti ada. Mesti ada. Ui. Kebanyakan lagu semuanya memberi impak yang sangat besar dalam kerjaya Kak Ji. Yang banyak memberi Kak Ji peluang, yang banyak dikenali dengan sebagai penyanyi ballad. Tapi there are one specific lagu yang Kak Ji, mungkin masa tu Kak Ji rasa lirik dia terlalu meresap dalam diri Kak Ji, dan kebetulan arrangement dia dibuat oleh Datuk Ramli MS ketika tu. Masa kita di King Studio ke mana Kak Ji tak ingat, Kak Ji rakam. Synchro. Keadaan dan ambience ketika itu punyalah best. Lirik punyalah best. Susunan lagu punya best. Bila Kak Ji nyanyi dalam tu, Kak Ji rasa ya Allah, Kak Ji rasa fly sangat. Lagu tu Menadah Gerimis. Oh, Menadah Gerimis. Menadah Gerimis tu dia sound dia best sangat. Faham. Dan Kak Ji rasa ketika itu Kak Ji curahkan 100% lagu tu. Feel Kak Ji pada lagu tu. Satu lagi adalah Puncak Kasih. Puncak Kasih. Bila Kak Ji lagu kan, baru saya tahu kenapa Kak Ji mampu berlakon dengan bagus. Sebab menyanyi dan berlakon ni dua-dua menyampaikan perasaan, melibatkan emosi. Kak Ji boleh related actually. That's why orang yang berlakon kadang-kadang bukan semua boleh menyanyi. Tapi orang menyanyi kebanyakan boleh berlakon. Betul. Lagu yang Kak Ji rasa paling mencabar untuk Kak Ji nyanyi. Kalau peminat ke show ke mana corporate show minta lagu ni, mencabar lagu apa? Oh my god, Putus Terpaksa. Because Putus Terpaksa itu dia Putus Terpaksa tu sejarah Putus Terpaksa tu bagi Kak Ji adalah lagu yang putus surat, di mana selepas Kak Ji rakamkan lagu tu, besok Kak Ji tak ada suara dekat seminggu. And then bila every time orang minta Kak Ji nyanyikan lagu tu, Kak Ji akan nyanyi dan besoknya suara Kak Ji tak ada. So Kak Ji takut lah, Kak Ji pelik. So bila Kak Ji tanya balik dengan producer-producer yang lain-lain, dia kata apa tau? Okay, kita ada highest pitch kita dalam suara kita, which you cannot use it all the time. Dia kata dia akan rosakkan kotak suara.
So that is the highest one because bila kita nyanyi je mula-mula kita dah first rangka A minor. Lepas A minor F, F sharp. Oh, F sharp tu kita tak boleh sustain all the time. Dia akan rosakkan you punya vocal cord. Tetapi kadang-kadang permintaan penulis lagu ni kadang-kadang ada masa tu kadang-kadang mencabar kita juga di mana kadang-kadang kita minta abang tolonglah turun sikit bang. Ini kalau nyanyi live ni rabak. But sometimes masing-masing ada ego masing-masing. Masing-masing ada orang kata no, I know you can sing. So kita pun mencabarlah diri kita. But every time kalau nyanyi suara tak ada. So then from there Kak Ji kata okay. So bila all the time bila Kak Ji nak nyanyi je Kak Ji kena, kalau terpaksa nyanyi Kak Ji kena cukup rest. Kau tumpu perhatian tu dan besok jangan ambil show. Memang tak ada suara. Kak Ji pernah terkucil tak Kak Ji dekat show? Pernah. Itulah sampai mesti di antara semua penyanyi akan ada terkucilannya. Di mana pertama bila you tak cukup rehat, bila you tak cukup rehat, you nafas you akan pendek. And then you penat. Bila you penat, you punya nafas dekat dada you kurang. You punya abdomen you pun nak cengkam pun lambat. So akan terkucil. Especially kalau you berlari-lari, tiba-tiba you nak kena nyanyi lagu high note. Itu kadang-kadang ada juga orang yang tak faham tu. Orang kata, orang suka cakap, dia tak boleh nyanyi tapi dia tak tahu ketika itu, sebelum itu apa kejadian. Kadang-kadang menunggu terlalu lama juga akan membuatkan kita penat. Dan kedua, bila kadang-kadang bila macam kita penyanyi ni, siapa yang dah give birth, of course kita ada lagu yang kita boleh maintain key yang dulu-dulu. Ada certain song yang kita kena turun setengah atau satu key. Turun satu key in order untuk nyanyi dengan selesa. But kepada sesiapa yang ada high range, di situ kita alaki. Bila kalau kita turun setengah ataupun satu tak nampak obviously. Because sekarang ni kita nak menyanyi dalam keadaan zone yang selesa, kita dapat pitch kita yang tinggi dan pertengahan yang baik. Itu yang penting sekarang ni. Dan yang penting kita kena jaga vokal dan kita vocal cord tu kita kena jaga. Makan, ada setengah orang lepas minum kok boleh nyanyi. Ada setengah orang tak. So kita kena faham diri kita apa yang kita tidak boleh makan bila kita nak nyanyi. Betul. So jangan main belasah je. Oh, payah juga Kak Ji. Baik Kak Ji, kita pada soal level. Okay. Kenapa Kak Ji tolak tawaran Datuk? Kak Ji tak pernah menolak dan Kak Ji tak pernah dapat offer pun. Kak Ji pun dah sampai sekarang Kak Ji pun heran. Bila pula Kak Ji dapat tawaran dan Kak Ji tolak? Cerita mana ni keluar? Oh, saya baru baca tadi. Itulah. Tak, Zainazin pernah menolak tawaran Datuk. Itu yang Kak Ji kata. Bila masanya Kak Ji dapat tawaran Datuk dan Kak Ji menolak, mesti dah dapat surat. Dia tak ada apa pun. So, tak tahulah dari mana cerita tu keluar, tapi Kak Ji gelak je lah. Oh, bagi Kak Ji, sama ada dapat gelaran Datuk atau tidak, itu rezeki masing-masing. Kalau ada, itu bonus. Kalau tak ada, pun biasa saja. There's no different. Oh, gosip. Gosip here. Okay. Itulah ramai cakap. Kak Ji patutnya dapat Datuk lah di sana. Kak Ji cakap, you guys, ini rezeki Allah nak bagi. Ini pengiktirafan daripada mereka-mereka yang rasakan mungkin kita dah banyak orang kata give to the community. Maybe dia nak bagi. Kalau tak ada, tak adalah. So, there's nothing untuk kita argue and there's nothing untuk kita ask why. Live your life as a normal person pun dah best tadi. Betul. Kita enjoy dengan apa yang kita ada sekarang Haji. Yeah, are you enjoy? Kata Ella pun. Okay, kita rasanya dah lama dah ni. Dah panjang dah borak, tak nak kacau Kak Haji lama-lama malam-malam. Jadi terima kasih Kak Haji di live bersama dengan Isai dekat IG Suryani. Banyak kita bawa. Mungkin next time kita boleh repeat lagi.
Baik, terima kasih jumpa Kak Ji. Seronok sangat dapat berbual. Ya. Terima kasih lah macam Cuba Kak Ji, sebelum kita habiskan end live kita ni, coming project Kak Ji. Dengan cerita nak rakam lagu baru, betul ke? Itulah nak rakam, tak rakam, nak rakam dapat lagu. Lepas tu peram dulu. Lepas tu tengah fikir lagi. Nak dapat yang lagi baik lagi. Ada rezeki, insyaAllah. Sebab Kak Ji, itulah cerewetnya penyanyi ni. Sampai kadang-kadang menunggu begitu lama untuk dapat lagu. Betul. Kak Ji memang cerewet. Sebab Kak Ji selalu dapat daripada dulu lagu. Sekali you dengar, you catch your heart. Ni sekarang, tak naklah lagu kan. Nanti tak ada lagu kena kutuk, ada lagu pun kena kutuk. Jadi kadang-kadang kita tahu apa you all nak. Bila buat lagu baru, ada you all tak nak, you mainlah. Minta lah juga. Tapi kan tengok lagu lama, putus terpaksa, anggapanmu puncak kasih, setiaku di sini, kasihku tak. Itu juga yang korang minta. Jadi macam berbaloi kah untuk keluarkan lagu baru sedangkan korang setiap kali show minta lagu lama. Betul. Jadi itulah. Tapi ada rezeki insyaAllah, you never know. Ya betul. Cuma tambah-tambah sekarang ni Kak Ji, dan dengan zaman ni kan, mungkin kalau nak promosi pun tak macam dulu-dulu punya promosi kan. No, it isn't. Sama lah. Dulu the best. The best. Sekarang pun best jugalah. Cuma in digital lah, you tak ada interaction yang rapat. You tak ada, orang kata eye to eye. Faham. Okey Kak Ji, last word kepada pelayar sosial media yang tengah tengok kita ni dekat Facebook, dekat YouTube, dekat IG Live. Semua nak dengar. Silakan Kak Ji. Last word. Okay. Especially Kak Ji ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Surah FM. Of course kepada you yang sudi jemput Kak Ji. Peminat setia Kak Ji tak sangka. Terima kasih banyak. And of course kepada semua peminat yang menyokong Kak Ji selama ni. Yang mana bersama kita live hari ini. Terima kasih kerana sudi singgah di IG Live untuk mengetahui perkembangan Kak Ji. And of course kepada semua peminat yang sentiasa mendoakan Kak Ji. Daripada mula sampai sekarang yang sentiasa mendoakan kesihatan, kebahagiaan Kak Ji. Terima kasih banyak. Begitu juga Kak Ji harapkan semoga Allah juga memberikan orang kata doa yang begitu juga pada kamu semua. Dan pesanan Kak Ji satu je kepada adik-adik. Sekarang kita zaman yang sangat-sangat kritikal. KIF-19. Kita tak nak COVID, kita panggil KIF-19 ni sekarang merebak. Harap-harap adik kita jangan berdegil, pergilah nak pergi tempat beli barang tu, tolonglah cek dulu location. Kalau ada red zone ramai, jangan pergi yang tak mati kalau tak makan tak di ikan tu. Ya. And then tolong jaga diri anda, kasihan pada diri anda dan keluarga anda dan anak-anak anda. Dan yang paling-paling penting, sekiranya ada simptom, janganlah anda keluar. Ada gelang pink pun anda keluar. Tolonglah adik-adik. Tolonglah. Sebab benda ni dah kena pada keluarga kita. Ya. Dan kami sangat. Kawan-kawan pun dah kena ramai dah ni. Kawan-kawan pun dah kena. Even Kak Ji punya keluarga, kita punya relatif kita dah kena. Baru masuk hospital. Bagi kita mendengar dan experience adalah dua perkara yang berbeza. Mendengar dan bagi itu kesian. Tapi bila kita experience sendiri, bila relatif kita kena, kita punya gegar lutut ni tak boleh nak cakap. Betul. So please, stay at home, jaga kebersihan, sanitize lah diri sentiasa. Dan apa lagi ya Kak Ji nak cakap ya? Nak pergi mana-mana scan dulu. Dan siapa yang belum vaksin, kalau sekiranya anda rasa nak vaksin, pergilah. Ya, ada Kak Ji tahu ada juga yang ada yang tak percaya dengan vaksin, tapi it's up to them. Bagi Kak Ji, everybody ada hak masing-masing untuk percaya dan tidak. Kak Ji hormat keputusan diorang. Cuma kalau boleh jalankanlah tanggungjawab anda dengan penuh tanggungjawab. Sekian, terima kasih. Panjangnya. Kita jaga kita jaga kita ya yang. Okey Kak Ji. Terima kasih happy-nya malam ni. Terima kasih banyak Kak Ji. Nanti kita jumpa lagi. Sama-sama ya. Okey, stay safe dah. Kita tengah tengok live ni, share pakai share. Terima kasih Kak Ji. Bye-bye. Sayang. Bye-bye. Bye.
Lu tekan mana? Tu. Tekan pangkah. Pangkah. Gigil lo. Pangkah tekan. Okey. Okay, Kak Ji keluar, kita nak mengumpat. Gigil lo, Kak Ji panggil sayang lo. Gigil lo. Kak Ji panggil aku sayang. Ya Allah. Kak Ji panggil Isa sayang. Thank you semua. Thank you tengok live ni. Ramai yang tanya soalan tadi. Ada juga saya tak sempat tanya. Dan ada soalan yang saya rasa tak sesuai tadi nak tanya kat sini. Tapi tak apa. Thank you. Stay tune. Ingat, minggu ni di Suria kita ada Demam 90-an. Sepanjang minggu ni, banyak lagi kita ada. Banyak lagi kita ada selebriti-selebriti yang akan live bersama dengan penyampai-penyampai Suria. Bye-bye. Follow saya kat IG. Terima kasih.